Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cik Salina binti Ahmad, moderator anda pada malam ini. Kita tunggu sekejap ya. Kita tunggu pada pukul 9 kita akan bersiaran. Kita tunggu viewer yang akan masuk. Program kita malam ini akan bermula pada pukul 9 ya. Cuaca di sini bagus. Sini ya, di area KLCC belakang saya, kalau tuan boleh nampak KLCC, nampak? Boleh dengar suara saya jelas? Jika tidak jelas atau tidak dengar, sila respon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebagaimana yang telah kami janjikan, Lawyers Friend for Life kembali bersiaran sekali lagi pada malam ini melalui Facebook LFF. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada followers, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mengikuti Facebook kami pada malam ini bagi melihat suatu isu yang begitu relevan dalam masyarakat kita pada masa ini. Sebelum saya menjemput rakan bijaksana saya iaitu seorang pengamal undang-undang yang mempunyai pengalaman luas berhubung dengan topik yang akan dibincangkan pada malam ini, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru mengikuti Facebook kami, izinkan saya memperkenalkan apakah itu Lawyers Friend for Life ataupun LFF. Lawyers Friend for Life, Lawyers Friends for Life adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO yang ditubuhkan pada tahun 2017. LFF dianggotai oleh para peguam,
pengamal undang-undang serta graduan-graduan undang-undang yang semuanya terdiri daripada golongan wanita. Dan matlamat penubuhan LFF adalah untuk berkongsi ilmu pengetahuan dan juga memberikan kesedaran undang-undang kepada masyarakat. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan membawa bersama saya pada malam ini rakan bijaksana saya, seorang pengamal undang-undang iaitu Puan Wan Sharifah binti Wan Yusof. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan Sharifah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan Salina, alhamdulillah dapat kita bersiaran pada malam ini ya. Ya, Puan kelihatan ceria dan masih energetik pada hujung-hujung minggu ni ya. Hari Jumaat malam masih nampak bertenaga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau ikutkan tenaga ni sebenarnya dah habis tenaga ni sebenarnya. Tapi demi perjuangan kita Lawyers Friend for Life, jadi kita terus juga bersiaran selepas 3 minggu kita tidak bersiaran ya. Ya, betul. Baik. Terima kasih kerana sudi menjadi tetamu LFF pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Puan Wan Sharifah adalah seorang pengamal undang-undang iaitu seorang peguam bela dan pengacara yang telah memulakan amalan guaman pada tahun 1996. Ya, betul? Ya, betul. Okey, dan beliau mempunyai beliau merupakan seorang lulusan daripada Universiti Islam Antarabangsa. Beliau mempunyai pengalaman yang luas, hampir 24 tahun di dalam bidang undang-undang sivil. Beliau beramal di firma guaman sendiri iaitu Tuan Wan Sharifah Jamilah and Associate. Wan Sharifah Jamilah and Partners. Oh, and Partners, ya. Maafkan saya. Puan Sharifah juga merupakan ahli jawatan kuasa LFF. Baiklah, pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang mana topik ini dipilih berdasarkan permintaan yang banyak yang kami terima daripada followers LFF, Facebook LFF melalui siaran-siaran LFF yang telah kami buat sebelum ini. Jadi topik kita adalah mengenai harta pusaka orang Islam. Ya, harta pusaka kecil orang Islam. Baiklah, saya ingin berkongsikan di sini sebuah artikel yang disiarkan di dalam Harian Metro pada 12 Januari 2020 di mana ia menyebut bahawa bergaduh sesama waris, kurang kesedaran dan sikap ambil mudah menjadi 3 faktor utama yang menyebabkan hampir 70 bilion ringgit nilai harta pusaka yang majoritinya milik orang Melayu di negara ini tidak dituntut sejak merdeka sehingga kini. Dan nilai wang yang sangat besar ini tertanam begitu sahaja. Dan sekiranya ia dicairkan, ianya akan dapat memberi manfaat kepada waris dan secara tidak langsung dapat memajukan ekonomi orang Melayu. Baik, dengan jumlah itu dan jumlah itu dijangkakan akan terus bertambah, meningkat dari setahun ke setahun selagi ianya tidak dituntut. Baiklah, untuk itu saya jemput Puan Sharifah untuk berkongsi pengalaman Puan Sharifah dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin Puan Sharifah dapat menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan harta pusaka kecil orang Islam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar Kak Noh? Boleh. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton kita yang setia bersama kita pada malam ini. Alhamdulillah dengan izinnya dapat kita bersiaran. Okey, untuk topik yang kita pilih pada malam ini, yang Puan Salina kata adalah satu topik yang atas permintaan ramai ya. Ya, betul. Okey, Puan Salina, bila kita sebut pasal harta pusaka, semua orang akan tahu apa itu harta pusaka. Saya percayalah semua orang akan tahu dalam ahli keluarganya akan meninggal dan setiap hari kita akan melihat ramai orang meninggal dan mereka ini semua meninggalkan harta pusaka.
Bila tajuk kita yang kita pilih malam ini adalah harta pusaka orang Islam, harta pusaka kecil orang Islam ya. Bila kita bercakap pasal harta pusaka adalah harta yang diperolehi oleh seseorang di dalam hayatnya dan kekal menjadi miliknya sehingga dia meninggal. Okey, harta ini boleh jadi harta alih dan boleh jadi harta tidak alih. Apa itu harta alih? Bila kita bercakap pasal harta alih, dia boleh jadi macam-macam lah yang boleh alih. Okey, yang ditinggalkan oleh si mati. Seperti contoh pinggan mangkuk, pakaian, permaidani, barang kemas, apa lagi? Cermin mata, jam tangan yang bernilai. Segala semua yang bernilai. Dan yang paling penting adalah wang simpanan, amanah saham nasional, amanah saham Bumi Putra, wang di KWSP, saham-saham di syarikat, insurans. Jadi itu adalah harta boleh alih. Jadi di sini apabila kita berbincang pasal harta pusaka, dia akan melibatkan dua kategori iaitu harta alih yang saya sebutkan sebentar tadi dan juga satu lagi adalah harta tidak alih. Jadi semua orang akan tanya apa itu harta tidak alih? Dan ramai di luar sana saya percaya tahu apa itu harta tidak alih. Terutama penonton-penonton kita yang memang peguam lah. Okay. Jadi harta tidak alih itu seperti rumah, seperti tanah kosong, seperti rumah kondo, seperti flat, seperti industrial punya bangunan, ya, rumah kedai. Harta itu adalah harta yang tidak alih. Jadi bila topik kita malam ini adalah harta pusaka, maknanya kita bercakap pasal dua, harta alih dan harta tidak alih. Dan bila kita bercakap pasal harta pusaka kecil, harta pusaka kecil ini didefinisikan melalui undang-undang adalah harta pusaka yang tidak melebihi daripada 2 juta. Orang Islam, semua orang tahulah orang Islam kan, jadi kita tak perlu definisikan benda tu. Jadi untuk malam ini kita memfokuskan berkenaan dengan harta alih dan harta tidak alih yang tidak melebihi daripada 2 juta. Nilaiannya tidak lebih daripada 2 juta. Ya, nilaian keseluruhannya adalah tidak melebihi daripada 2 juta. Itu adalah topik kita pada malam ini. Okey, baik. Okey, baik. Setakat ini kita jelas apakah bezanya antara harta alih dan harta tidak alih. Baik. Apabila berlakunya sesuatu kematian, ke mana waris-waris nak pergi buat tuntutan apabila setelah berlaku kematian? Dan saya difahamkan ada beberapa institusi di negara ini yang terlibat yang menguruskan hal-hal mengenai harta pusaka ini. So boleh Puan tolong jelaskan? Okey, sebelum kita bercakap pasal apakah institusi-institusi yang terlibat di dalam pentadbiran dan juga pembahagian harta orang Islam, pertamanya saya ingin memberikan sedikit gambaran ya yang lebih praktikal. Apabila berlakunya satu kematian dalam keluarga kita ya Puan Salina, so masa berlaku selepas, contohlah kita kata bapa saya meninggal ya. Okey, bila bapa saya meninggal, di saat itu semua keluarga kita akan berkumpul, betul? Betul. Okey, masa keluarga kita begitulah ya. Jadi masa kita berkumpul, maka ada isteri, ada anak-anaknya, ada mak dan bapaknya kalau dia masih ada, dan waris-waris lain juga yang ada ahli keluarganya yang terdekat yang lain lah. Maka pada masa tersebut untuk kita perkara pertama yang kita penting untuk kita tahu adalah si mati ni meninggalkan hartanya bernilai berapa keseluruhannya. Itu adalah soalan pertama yang kita kena tahulah jawapannya. Jadi tadi kita tanya, okey, si mati ni bapak saya ni dulu ada rumah sebuah, ada tanah satu keping dekat Kelantan contohlah, tanah di Wangsa Maju pun ada. Dia ada kenderaan, dia ada saham contohlah kan. Jadi dalam ahli keluarga tu kita kita hendaklah menilai berapa keseluruhan harta si mati yang ditinggalkan oleh si mati dalam bentuk harta alih dan juga harta tak alih tadi. Dan apakah harta itu?
Adakah harta itu hanya ditinggalkan hanya harta alih saja atau harta alih dan harta tidak alih? Itu adalah perkara pertama yang kena ditentukan terlebih dahulu untuk membolehkan kita nak membawa permohonan ini ke mana ya? Jelas ke? Saya punya jelas kan? Jelas. Okey, jelas kan? Jadi itu adalah persoalan pertama yang kita kena tanya, apakah harta yang ditinggalkan oleh si mati, adakah ia terdiri daripada harta alih saja ataupun harta alih dan harta tidak alih, dan berapa keseluruhan nilaiannya. Okey. Apabila kita mendapat jawapan daripada macam saya, contoh bapa meninggal, ada harta tidak alih sekaping tanah, sebuah rumah dan juga sebuah flat, maka dinilaikan dalam anggaran lebih kurang saya kata dalam lebih kurang 200,000 saja. Okay. Dan harta tidak alih pula dia ada sebuah kenderaan yang dah tua, sebuah kereta yang memang dah tua, jadi nilaian dia pun dah tak ada, tapi dia ada meninggalkan wang simpanannya di bank sebanyak 5,000 dan amanah saham ada 3,000 dan juga saham di satu syarikat dengan equity nilai dengan share unit dia ada dalam 100 unit contoh. Maka dinilaikan keseluruhan itu dalam anggaran orang kata dalam 100,000 lebih lah contoh dia. Jadi dekat situ maka kita dah tahu dia ada bapa saya ada meninggalkan harta alih dan harta tidak alih dan nilaiannya adalah 100,000 contoh saya bagi contoh untuk ini ahli keluarga saya. Okey, jadi maka di sini saya akan fikir ke mana saya nak pergi ni. Okey, jadi bila kita telah mendapat tahu ada dua harta tadi, harta alih dan tidak alih dan nilainya adalah 100,000 sahaja, maka kita akan tentukan ke mana yang kita nak pergi ya. Okey. Maka dengan itu saya akan menjawab persoalan Puan Salina tadi. Di Malaysia kerajaan persekutuan terdapat 3 institusi di bawah kerajaan persekutuan yang menguruskan pentadbiran dan pembahagian harta pusaka orang Islam. Okey, institusi pertama adalah Amanah Raya Berhad. Amanah Raya Berhad adalah satu institusi apabila si mati hanya meninggalkan harta alih sahaja dan tidak melebihi nilaian 600,000. Maka mereka waris boleh ke sana untuk mengisi borang dan mendapat panduan daripada Amanah Raya Berhad. Sekiranya dalam keadaan saya tadi ya Puan Selina, di mana saya ada arwah meninggalkan harta alih dan juga harta tidak alih dalam 100,000 saja, maka dia jatuh bidang kuasa ini adalah di bawah pentadbir tanah, di bawah pejabat pembahagian harta pusaka kecil di setiap daerah. Okey. Jadi dan nilaian untuk bidang kuasa yang diberikan kepada pentadbir tanah untuk pejabat pembahagian harta pusaka kecil, dia tidak melebihi daripada 2 juta. Dan dia mesti ada harta tidak alih. Kalau tinggalkan sahaja harta alih tanpa harta tidak alih, tanpa rumah, tanpa tanah ke apa. Oh, ya. Baik. Next slide, unplug. Ada masalah teknikal sikit ya tuan-tuan, sabar. Alright, kejap. Start kamera. Alright, sorry. Mungkin ada plug off tadi. Okay. Jadi dalam keadaan saya tadi, dan saya cakap tadi, untuk pejabat, untuk pentadbir tanah, untuk pejabat pembahagian harta pusaka kecil, untuk dibawa satu-satu permohonan itu, ia mesti ada harta tidak alih. Okey. Jadi harta tidak alih itu tidaklah boleh, keseluruhan nilaian itu tidaklah boleh melebihi daripada 2 juta. Sekiranya harta yang ditinggalkan adalah melebihi daripada 2 juta, contoh dia ada kondominium 1 juta, dia ada tanah 1,5 juta, dia ada kereta yang berharga Rolls Royce 750,000, maka nilaian itu lebih daripada 2 juta, maka bidang kuasa yang diperuntukkan di bawah undang-undang adalah pergi kepada Mahkamah Tinggi Sivil untuk dibicarakan berhubung dengan pentadbiran dan pembahagian harta pusaka si mati. Jadi dalam untuk menjawab
soalan Puan Salina tadi, maka terdapatnya 3 institusi tadi ya Puan Salina. Jadi 3 institusi tadi untuk kita menentukan ke mana arah tuju kita untuk membuat permohonan tersebut. Baik, jelas. Maknanya jika jika nilaian harta yang ditinggalkan adalah merupakan harta alih sahaja dan nilainya kurang daripada 600,000, maka permohonan hendaklah dibuat di Amanah Raya Berhad. Manakala jika meninggalkan harta alih dan harta tidak alih yang kurang daripada 2 juta, permohonan dibuat ke pejabat tanah, pentadbir tanah, dan manakala barangan ataupun harta yang ditinggalkan melebihi 2 juta, permohonan di dalam bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Ya betul. Tetapi di pentadbir tanah tu, Puan Salina, saya ingin menekankan untuk pentadbir tanah tu tadi, dia untuk yang pentadbir tanah di pejabat pusaka kecil ya, dia ada satu unit khas ya. Oh ya. Okey. Bagaimana untuk menentukan pejabat tanah mana yang pemohon nak pergi? Sekiranya mati mempunyai beberapa bidang tanah ataupun harta, contohnya satu di Gombak, satu di Kelantan, satu di Perak. Jadi sedangkan mereka ini tinggal di Gombak. Warisnya tinggal di Gombak. Jadi kemana nak dituju? Okey. Jadi si mati meninggalkan harta tidak alih yang mana di bawah daerah Gombak, satu, dan 2 lagi di Kelantan dan satu lagi di mana tadi? Perak. Okey. Jadi dalam kita dalam konteks harta yang banyak ditinggalkan, maka kita akan mengambil kira mana satu harta yang paling tinggi. Yang paling tinggi untuk yang 3 tu tadi, nilaian yang paling tinggi, maka di situlah permohonan boleh dibuat. Oh, okay. Baik. Seterusnya, sebelum waris-waris si mati membuat permohonan untuk membuat tuntutan harta pusaka, apakah perkara-perkara yang perlu dilihat dan diberi keutamaan oleh waris-waris? Okey, itu satu soalan yang menarik sekali ya Kak Selina. Saya pun dah terlepas pandang pasal soalan tu. Okey, jawab pasal isu ni ya. Okey, bila kita berbicara pasal harta pusaka, apabila kita berbicara pasal harta pusaka, kita jangan lupa ya, sebelum pembahagian dibuat, ada beberapa perkara yang kita perlu teliti terlebih dahulu ya. Okey, selalunya apabila berlaku kematian seseorang, maka urusan belanja pengebumian, urusan jenazahnya ya, hendaklah diselesaikan terlebih dahulu daripada harta pusaka si mati. Dan keduanya hutang si mati lah. Hutang si mati sama ada dengan manusia ataupun dengan Allah Ta'ala lah. Seperti sekiranya dia masih lagi belum mengerjakan haji, maka waris hendaklah membelanjakan harta tersebut untuk haji kepada si mati tadi. Dan juga sekiranya dia ada nazar yang belum disempurnakan ataupun zakat, fidyah yang belum disempurnakan, maka itu adalah perkara-perkara yang belum diteliti terlebih dahulu sebelum kita bercakap pasal pembahagian harta pusaka. Mungkin juga ada wasiat, duit-duit yang dia ada tu untuk dia wasiatkan kepada sekolah tahfiz ke, ataupun dia wasiatkan kepada keluarganya yang susah kan. Maka perkara-perkara itu perlulah diberikan keutamaan sebelum waris itu menentukan bermuafakat ke macam mana berhubung dengan pembahagian harta pusaka. Itu adalah keutamaannya ya sebelum kita membahagikan harta pusaka tersebut lah. Maknanya ini satu peringatan yang perlu diingat oleh waris-waris, mana apabila berlaku kematian, jangan hanya memikirkan apa harta-harta yang ditinggalkan sahaja untuk dibaraikan, untuk dibahagi-bahagikan, tetapi perlu juga yang lebih penting adalah perlu diingatkan apakah hutang-hutang yang belum dijelaskan, dan itu yang perlu diberi keutamaan ya sebelum tuntutan dibuat untuk pembahagian harta pusaka. Baik, dalam urusan menuntut harta pusaka, siapakah yang boleh memohon?
Okey, untuk menjadi pemohon di dalam untuk membuat tuntutan untuk harta pusaka ini, pada kebiasaannya ya Puan Salina, adalah waris terdekat kepada si mati, iaitu pasangannya, anak-anaknya ataupun kedua ibu bapanya lah. Macam contoh dalam keluarga saya, bapa saya meninggalkan ibu dan anak-anaknya yang telah dewasa, maka kita akan tolong ibu untuk membuat permohonan tersebut di pejabat pesaka kecil. Jadi itu adalah pemohon daripada kalangan waris ya. Selain daripada waris, ada terdapat beberapa lagi pemohon yang boleh memohon untuk menjadi pemohon ke dalam sebagai pemohon kepada permohonan harta pusaka ini ya. Seperti pemiutang seperti pengcaveat, pemegang gadaian, pemegang pajakan ataupun pembeli di dalam satu jual beli yang sah. Amanah raya berhad juga diberikan boleh menjadi pemohon dan di setengah-setengah tempat adalah penghulu ataupun pegawai penempatan yang telah pun dilantik oleh pentadbir tanah lah. Itu juga boleh menjadi pemohon ke dalam permohonan yang hendak dibuat ke pejabat pusaka kecil. Okey, apabila Puan menyebut tentang pemiutang ya, kita patah balik pada soalan yang awal tadi, di mana keutamaan yang perlu diberikan oleh waris. Saya rasa selain daripada harta-harta yang sedia ada yang ditinggalkan, bukankah hutang yang diberikan oleh si mati kepada orang lain yang belum dibayar, yang akan dituntut, itu juga merupakan harta pusaka ya? Ya betul. Jadi waris di mana dalam keadaan yang si mati, orang yang berhutang dengan dia, si mati ada pemiutang dalam konteks ini kita bagi dia pemiutang dan orang lain adalah berhutang dengan dia lah. Jadi waris sekiranya dia tahu, bolehlah meminta penghutang tersebut membayar kepada waris untuk penjelasan hutang tersebut lah. Macam dalam keadaan biasa, macam contohlah katakanlah apa yang berlaku, contoh bapa saya menjual tanah dan sebelum jual beli tu dapat lagi bayaran baki hutang baki itu bayaran purchase price itu, maka dia telah pun meninggal, jadi dia menjadi kena dibayar pada keluarga lah. Itu antara contoh yang simple lah yang saya buat di sini, tapi banyak lagi contoh-contoh lain ya. Hutang ni banyak jenis lah ya. Okay, baik. So waris-waris yang boleh membuat tuntutan, maknanya sesiapa saja, sama ada balu ataupun isteri jika suami yang meninggal, itu juga kalau isteri yang meninggal, suami. Dan tidak semestinya pasangan yang buat ya, mungkin ada anak asalkan mereka berumur lebih pada 18 tahun. Betul. Bagaimana kalau si mati meninggalkan isteri, anak isteri yang tidak berkeupayaan untuk menguruskan ataupun untuk ke depan membuat tuntutan, dan meninggalkan ibu yang juga uzur dan meninggalkan anak yang masih kecil. Jadi dalam keadaan begini, siapakah yang akan membuat tuntutan bagi pihak yang boleh membuat tuntutan bagi pihak si waris-waris ini? Sebenarnya dalam konteks yang ini kita panggil dalam keadaan yang exceptional circumstances ya, keadaan yang istimewa lah luar biasa sikit. So biasanya kalau ada adik-beradik kepada si mati, boleh menjadi pemohon untuk membolehkan permohonan itu dibawa. Walau bagaimanapun daripada segi pembahagian harta itu tadi tetap menjadi milik kepada waris dia lah, iaitu isteri, anak-anaknya, terutama bila dia meninggalkan anak lelaki lah, dan ibu dia yang masih ada tadi lah. So jadi pemohon itu sekadar menolong untuk menjadikan permohonan itu dibawa kepada pentadbir tanah semata-mata, dan dia masa bicara tu dia harusnya menjelaskanlah mengapa beliau menjadi pemohon di dalam permohonan itu, sedangkan beliau bukanlah seorang waris.
Biasanya dalam konteks konsep yang exceptional circumstances macam itu, pentadbir tanah akan mendengar dan biasanya tiada masalah lah. Asalkan pembahagian itu dibuat kepada waris. Setakat ni kita jelas ya, apabila setelah berlaku kematian, mana hala tuju waris-waris, apa yang nak dituntut, siapa yang boleh dituntut, siapa yang boleh tuntut, dan apakah now step yang seterusnya, apakah dokumen-dokumen yang perlu disediakan. Okey, ini menarik juga ya. Selalu kita akan berdepan dengan dokumen yang selalu tidak cukup ya. Ya, betul. Okey. Untuk dokumen ini, masa terbaik untuk kita mengumpul dokumen untuk membawa permohonan ini adalah apabila kematian itu berlaku. Di masa itu semua keluarga berkumpul dan senang untuk mendapatkan salinan IC mereka. Dan si mati of course akan ada masa tu, penguburan pun ada masa tu, dan waris-waris yang ada macam anak-anak dan isteri semua ada masa tu, maka boleh memberikan photostat IC lah masing-masing dan surat beranak masing-masing dan sijil nikah untuk pasangan tersebut. Dan juga mereka kena dapatkan bukti-bukti berkenaan dengan pemilikan harta lah. Mungkin kalau seorang tu meninggal, dia meninggalkan wang disimpan di bank, maka buku bank tu boleh dipotostat teruslah untuk dikumpulkan. Dan kalau dia ada geran tanah ataupun perjanjian jual beli, maka that is the right time lah untuk semuanya kumpul sekaligus. Dan terus orang kata mengumpulkan dokumen bagi membolehkan permohonan itu dibawa. Tapi okey, minta maaf. Jadi itu pasal proses pengumpulan dokumen tadi ya? Ya, betul. Tetapi bukankah menjadi satu persepsi yang kurang enak apabila suatu kematian baru saja berlaku dan sudah bincangkan tentang minta dokumen, harta apa yang ada, siapa warisnya, satu persepsi yang negatif di dalam masyarakat kita ni. Ya, itu betul lah. Tapi persepsi ni satu benda yang kita rasa kita susah nak bincang lah berkenaan persepsi ni. Tapi untuk melekatkan permohonan itu, sewajarnya itu adalah the right time lah untuk semua. Untuk semua berbincang sama ada berhubung dengan permohonan, siapa yang ingin menjadi pemohon dan berhubung dengan bagaimanakah harta itu hendak dibagi, sama ada melalui faraid atau melalui pemufakatan ataupun ada yang nak serah kepada siapa. Jadi itu adalah masa yang begitu terbaik untuk membuat permohonan itu secepat mungkin bagi membolehkan harta itu dimanfaatkan oleh waris-waris. Sekiranya contoh, Tuan Salina, contoh kalau si mati ini meninggalkan satu orang kata wang simpanan wang simpanan dan juga ESB kan, dan juga sebuah rumah yang nak diduduki dan juga ada satu rumah sewa yang lain, maka isteri itu bila dia buat permohonan atau dan anak-anaknya mengumpulkan semua orang semua dokumen-dokumen tersebut, dan mereka boleh berbincang terus bagaimana nak dibagikan wang simpanan tersebut, ESB tersebut, sama ada melalui secara muafakat yang mana mengikutlah muafakat mereka sama ada setuju sama rata ataupun macam mana, itu ikut mereka punya muafakat lah. Dan juga kalau mereka tidak dapat persetujuan itu, sekurang-kurangnya mereka tahu dan mereka perlu pergi untuk pentadbir tanah itu menetapkan mengikut faraid masing-masing. Dan juga mungkin ada masa itu ada ahli keluarga yang adik-beradik yang orang kata sedikit kaya lah berbanding dengan yang lain, mungkin dia boleh serahkan bahagian dia untuk diserahkan kepada adik yang tidak berkeupayaan dalam financially lah. So jadi benda tu dah boleh orang kata dibincangkan terus pada masa tersebut. So actually bila kita bercakap pasal persepsi ni, kita tak habis cerita lah. Tapi the right time actually that is the right time untuk kita mengumpul dokumen dan mendapatkan satu pemufakatan berhubung dengan bagaimanakah kaedah untuk membagikan harta tersebut. Bagaimana ini pernah berlaku keadaan di mana pada hari kematian itulah tiba-tiba muncul hamba Allah seorang yang mengaku sebagai isteri kedua ataupun ketiga, yang pada hari itu barulah diketahui ada isteri lain. Jadi dia juga ingin menuntut
harta yang ditinggalkan. Ia berlaku ya? Ya. Itu banyak juga berlaku tu situasi begitu ya, Puan Sarina. Ya. So sekiranya isteri yang tiba-tiba muncul ni ya tidak dapat mengemukakan sijil nikah yang sah, sijil yang dokumen-dokumen dia perlukan. Jadi bagaimana ya? Sebagai contoh, pernikahan mereka dilakukan di luar negara dan tidak didaftarkan di Malaysia. Jadi bagaimana caranya? Untuk dalam konteks keadaan yang isteri yang bernikah di luar negara dan itu adalah mengikut undang-undang kita, dia perlu didaftarkan lah mengikut undang-undang Malaysia dan barulah diisytiharkan sebagai orang kata isteri yang sah kepada si mati lah. Jadi sekiranya dia tidak ada sijil pernikahan yang sah ataupun pengesahan nikah tersebut, itu akan merumitkanlah keadaan because benda tu boleh dinafikan haknya lah, dinafikan haknya. Okay. Jadi untuk isteri yang sebab tu sebagai seorang perempuan apabila dia berkahwin di luar negeri ataupun macam mana di luar sempadan adalah dinasihatkan supaya mereka mendapatkan pengesahan pernikahan lah supaya hak-hak mereka berhubung dengan harta pusaka itu dilindungi dan ada pihak lain tidak menafikan lah anak-anak yang lahir daripada perkahwinan yang sah tersebut. Baik, maknanya nasihat Puan tadi adalah waktu yang terbaik untuk mengumpulkan dokumen-dokumen adalah semasa baru-baru berlaku kematian. Tetapi di dalam saya rasa kesukaran untuk mengumpul dokumen antara penyebab mengapa harta pusaka tidak dituntut ya yang menurut artikel yang saya bacakan tadi sehingga menjadi berjumlah yang besar 70 bilion ya. Dan saya ada satu contoh ya, soalan di mana si mati meninggalkan isteri, bapa dan juga anak-anak yang ramai. Tapi salah seorang anak-anak itu telah menghilangkan diri. Jadi permohonan sehingga sekarang sudah lebih 10 tahun, permohonan masih tidak dibuat oleh waris-waris disebabkan tidak memperolehi ketiadaan dokumen salah seorang waris iaitu anak yang telah menghilangkan diri. Jadi bagaimana untuk meneruskan tindakan ini? Okey, dalam situasi yang Puan Sarina sebut tu tadi adalah salah seorang anak ya. Salah seorang anak yang telah orang kata telah tidak meninggalkan keluarga lah ya. Telah pun merajuk dan keluar rumah dan tidak menghubungi keluarga lagi ya. Dalam konteks itu sebagai pemohon ya, sesiapa yang memohon kepada permohonan itu, dia boleh mengisytiharkanlah anak itu sebagai waris kepada si mati yang berhak menerima harta pusaka si mati tersebut. Dan perbicaraan itu boleh diteruskan dan sekiranya ia ada wang yang harta pusaka itu adalah merupakan wang ringgit, maka wang ringgit itu boleh disimpan di Amanah Raya Berhad atas faraid yang akan ditetapkan oleh pentadbir tanah. Sekiranya ia adalah merupakan harta tidak alih, contoh ada tanah ataupun rumah, maka bahagian faraid kepada yang pergi itu boleh dimasukkan ke dalam geram sebagai sebagai pemilikan untuk bahagian dia lah. Saya rasa itu tidak ada masalah lah. Sebab yang penting adalah kita hendaklah mengisytiharkan ya Puan Sarina, siapakah waris kepada si mati itu tanpa kita menyembunyikan sesiapa pun. Ataupun menafikan hak dia. Ya, menafikan hak dia. Itu adalah rata-rata bila saya bercakap dengan pentadbir tanah lah bila berkaitan dengan harta pusaka kecil, mereka akan menasihatkan kita bahawasanya banyak yang menyembunyikan waris. Banyak yang menyembunyikan waris untuk membolehkan permohonan itu dibuat secara cepat, cepat dan tanpa kerumitan lah gitu ya. Tapi walau bagaimanapun kita perlu mengisytiharkan dia sebagai waris kerana itu adalah ada hak dia di situ ya. Daripada segi dia terima, tidak dapat terima tu, maka Amanah Raya Berhad boleh memainkan peranan untuk menyimpan duit itu. Tidak ada masalah.
Baik, berbalik kepada kes yang saya bagi contoh tadi ya. Oh ya, Puan Sarinah, minta maaf. Maka untuk borang, untuk dokumen yang tidak lengkap itu, mungkin boleh diberitahulah kepada pentadbir tanah bahawasanya mereka menghadapi masalah begini, maka pentadbir tanah akan menentukanlah keadaan yang terbaik apabila situasi itu berlaku. Baik, seterusnya. Selepas semua dokumen telah lengkap disediakan, apakah langkah seterusnya yang perlu diambil oleh pemohon? Okey, apabila mereka telah lengkap dengan permohonan tadi kita kata dokumen-dokumen yang telah pun dikutip dan di-collect daripada semua ahli waris itu tadi, maka mereka hendaklah mengisi satu borang online secara online di website Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG, iaitu satu borang iaitu borang A. Borang A itu adalah borang yang dibuat secara online, just isi di online tu. Antara dalam borang tu dia akan kata si mati siapa nama, siapa pemohon, si mati meninggalkan isteri dan anak berapa senarai nama dia, nombor kad pengenalan, hubungan dia dan apa harta-harta lah, harta alih dan harta tak alih hendaklah disenaraikan, dan sekiranya dia adalah kreditor, nyatakanlah kreditor tersebut, nyatakan penghutang dia, dan sekiranya dia berhutang dengan orang, nyatakanlah maklumat kreditor dia. Maka hendaklah borang itu diisi secara online dan di print dan dihantar secara tangan, serahan tangan selepas dibuat selepas dicop Pesuruhjaya Sumpah di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. Borang itu dihantar bersama dengan dokumen-dokumen sebagai sokongan tadilah, macam kita kata tadi, CJ nikah, surat beranak, IC, bukti-bukti pemilikan harta, bukti kematian dia. Itu semua dilengkapkan dan hantar kepada pentadbir tanah yang di mana tanah itu, di daerah mana tanah itu berada lah. Maka permohonan itu akan diserahkan secara online, selepas itu diambil, di print dan dihantar pula secara hard copy lah kita panggil secara fizikal. Baik, apabila permohonan telah di submit ya, diserahkan. Apakah proses seterusnya? Proses seterusnya? Selepas permohonan itu diterima oleh pentadbir tanah, bahagian pusaka kecil, maka ada beberapa proses berlaku di situlah, teknikaliti dia akan buat carian mati di Mahkamah Tinggi, semua itu tak apalah, saya rasa saya tak masuk ke situ. Dan mereka akan menilai balik harta yang dinyatakan dalam borang tersebut, penilaian dia tu dia akan nilaikan balik. Sekiranya harta itu dinilaikan melebihi 2 juta, maka dia akan hantar juga ke Mahkamah Tinggi. Kalau nilaian itu 2 juta ke atas, akan dihantar ke Mahkamah Tinggi. Tetapi kalau nilaian itu kurang daripada juta, maka pentadbir tanah akan menetapkan satu tarikh bicara yang mana dia akan memberi notis kepada ahli waris untuk hadir di hadapannya untuk satu bicara pesaka lah, kita cakap dalam bahasa senang, bicara pesaka. Jadi pemohon bersama dengan ahli waris hendaklah hadir. Ahli waris hendaklah hadir di hadapan pentadbir tanah untuk perbicaraan berhubung dengan waris, penentuan waris dan juga harta pusaka si mati lah. Dan bahagian dia lah, bagaimanakah pembahagian itu nak dibuat. Baik, semasa bicara ataupun siasatan, adakah semua waris perlu hadir, wajib hadir? Okey, untuk kebiasaannya pemohon wajib hadir, siapa yang menjadi pemohon wajib hadir, dan sekiranya ada ahli waris yang tidak dapat hadir atas ada masalah-masalah tertentu ataupun dia rasa dia tidak perlu hadir, walaupun dia bersetuju untuk ada satu konsen dia untuk bagaimanakah kaedah pembahagian harta itu boleh dibuat, maka waris yang tidak dapat hadir tersebut atas kesulitan atau apa, boleh mengisi satu borang iaitu borang DDA yang boleh didapati di pentadbiran di pejabat pusaka kecil tersebut, borang DDA tersebut, dan diisi
dan hendaklah ditandatangani di hadapan Pesuruhjaya Sumpah lah. Borang itu nak ditandatangani di Pesuruhjaya Sumpah, dan borang itu pada dasarnya memberikan kaedah pembahagian ni tiga kaedah ya. Pertamanya waris itu boleh memilih sama ada dia hendak membahagikan harta itu mengikut faraid atau secara muafakat, ataupun dia menyerahkan bahagian yang dia terima daripada pusaka si mati itu kepada seseorang daripada ahli warisnya yang lain. Maka borang DDA itu telah memperuntukkan dengan jelas kaedah pembahagian yang dipersetujui oleh waris yang tidak hadir tersebut. Jadi waris itu perlu menandatangani borang tersebut di depan Pesuruhjaya Sumpah dengan dia pilih-pilihlah which one yang dia nak, dan sebelum tarikh bicara tersebut dia menyerahkan kepada waris yang hendak hadir itu seperti pemohon ataupun waris yang lain untuk memastikan borang DDA tersebut diserahkan masa tarikh pendengaran tersebutlah. Jadi mereka akan mengambil kira kaedah yang telah pun dipersetujui oleh waris yang tidak hadir. Baik, seterusnya apa yang berlaku ya semasa perbicaraan itu, apabila saya percaya perbicaraan itu keterangan dibuat under oath ya ataupun secara bersumpah, betul? Betul. Biasanya apa yang berlaku di dalam bilik kejap ya maksudnya apa yang berlaku, boleh dengar ke? Ya, boleh dengar tapi saya tak nampak. Saya skrin saya dah hilang. Saya boleh dengar. Maaf ya, ada sikit di sini. Hello, boleh dengar tak? Boleh? Ya, boleh dengar tetapi tak ada gambar. Tak ada. Tak ada gambar? Ya, saya tak nampak. Saya punya line clear. Boleh nampak saya ke? Boleh. Cuba nampak. Okey, kalau nampak saya tak apa, kita teruskan saja. Okey. Baik. Ya. Teruskan Puan. Soalan tadi apa? Saya lupa dah. Berkenaan keterangan secara bersumpah di dalam siasatan tadi. Okey. Berhubung dengan keterangan bersumpah yang diberikan oleh pemohon dan juga waris yang hadir itu, dia akan membaca ikrar lah untuk bercakap benar lah, dan mereka akan membacakan ikrar itu secara serentak lah bersama dengan pentadbir tanah yang akan mengetuai bacaan ikrar tersebut. Maka apa-apa yang mereka katakan di dalam prosiding perbicaraan itu adalah semua benar dan tidak ada yang tidak benar belaka lah. Semua benar belaka lah. Benar belaka. Sekiranya tidak benar maka itu merupakan satu kesalahan jenayah ya. Sekiranya terdapatnya fakta-fakta yang disembunyikan lah, terutama waris yang disembunyikan atau apa, itu memang ada unsur jenayah di situ yang boleh di-charge di bawah kanun perseksaan lah. Biasanya apakah soalan-soalan yang akan ditanya semasa siasatan? Kalau boleh Puan kongsikan soalan-soalan bocor ni atau soalan-soalan lain sama kita? Okey. Pengalaman kita apabila berada di depan pentadbir tanah ni, dia soalan-soalannya selalunya soalan-soalannya dia akan berkait dengan apakah hubungan si mati dengan pemohon, bila si mati meninggal, adakah si mati meninggalkan apa-apa wasiat, si mati berkahwin berapa kali, kalau dia berkahwin 2 kali dengan isteri pertamanya berapa orang anak, dengan isteri keduanya berapa orang anak, adakah ayah dan ibu si mati masih ada daripada masa kematian si mati, bagaimana pula dengan tok dan nenek kepada si mati, adakah beliau masih hidup pada tarikh kematiannya, kalau dia dah meninggal, bila dia meninggal, ibu dan ayah tu ditanyakan bila ibu dan ayah tu meninggal. Dan juga ditanya juga berhubung dengan hutang piutang si mati, dan juga adakah anak-anak si mati yang meninggal awal daripada si mati. Itu adalah antara soalan-soalan yang biasa ditanyalah. Ada lagi soalan-soalan lain lah. Itu adalah berkaitan dengan siasatan yang dibuat oleh pentadbir tanah bagi mengetahui siapa warisnya untuk menentukan pembahagian pusaka itulah. Sebenarnya itu adalah tujuan dia buat begitu ya.
Okey. Selepas selesai siasatan atau berbicara, berapa lamakah tempoh yang akan diambil oleh pihak pentadbir tanah untuk mengeluarkan perintah dan berapakah kos biasanya di dalam jumlah berapa yang kos yang akan dikenakan? Okey, selepas perintah pembahagian diberikan, sama ada macam kita kata tadilah, sama ada kalau keluarga itu ahli waris dapat membuat satu pemufakatan yang baik, maka akan direkodkanlah muafakat tersebut dan akan dibahagikan mengikut muafakat tersebut. Sekiranya ada bantahan ataupun tidak dapat dibuat secara muafakat, ada ahli waris yang inginkan benda tu kaedah pembahagian adalah dibuat secara sijil faraid melalui pembahagian kaedah faraid, maka pentadbir tanah akan menentukan faraid masing-masing. Jadi selepas perintah itu keluar, biasanya dalam tempoh 1 bulan daripada tarikh tersebut, perintah secara black and white akan keluarlah dari pentadbir tanah untuk urusan seterusnya lah, untuk urusan nak masuk nama dalam geran ataupun urusan pengeluaran wang dan semualah. Biasanya akan ambil masa sebulan daripada tarikh tersebut. Puan Sarina, saya rasa satu soalan yang saya rasa amat penting yang ditunggu-tunggu oleh wanita ni. Apabila harta yang meninggal ialah suami atau begitu dengan suami yang meninggal tu ialah isteri, bagaimana dengan tuntutan untuk harta sepencarian? Okey, untuk wanita-wanita di luar sana yang telah pun menyumbang banyak kepada orang kata harta dalam suami mendapatkan hartanya, jadi jangan lupa untuk mereka menuntut harta sepencarian terlebih dahulu sebelum proses pembahagian itu dibuat. Jadi maknanya walaupun dalam geran tu tidak ada nama mereka ya, nama di dalam geran adalah nama suami sahaja, si mati sahaja, tetapi pasangan masih boleh menuntut ya. Pasangan hendaklah boleh menuntut dengan membawa bukti lah, dan mereka kena mengemukakan bukti di mahkamah syariah untuk membolehkan mahkamah syariah menentukan lah berapa bahagian yang akan dideklarkan sebagai harta sepencarian. Dan prosiding itu adalah berjalan terlebih dahulu sebelum pembahagian itu dibuat lah. Sekiranya mahkamah syariah menentukan harta sepencarian kepada si isteri itu adalah setengah, maka setengah daripada harta itu akan diberikan kepada isteri dan setengah lagi itu barulah dianggap sebagai harta pusaka. Tetapi perlu ingatlah, isteri itu hendaklah membuat permohonan terlebih dahulu di mahkamah syariah untuk penentuan berhubung dengan harta sepencariannya. Kecuali dalam keadaan yang suami telah pun bersetujulah, itu cerita lain lah kan? Ya betul. Baik, sekarang jam menunjukkan pukul 9.50 dan kita akan bersiaran selama sejam, iaitu sehingga pukul 10, dan kita masih ada masa lagi selama 10 minit dan kita terdapat banyak ya soalan yang dikemukakan oleh viewers, para followers, dan salah satunya ialah soalan daripada Haris Latif. Ya, bagaimana hendak menilai harta-harta seperti tanah, rumah, kenderaan dan sebagainya? Okey, untuk menilai harta tidak alih itu seperti rumah, tanah tersebut, kita membuat anggaran kasar. Okey, contohlah saya di Gombak, saya meninggalkan satu harta, kata saya meninggal, saya ada satu rumah di Gombak, dalam dekat situ nilaian tanah di situ adalah RM50 satu kaki persegi lah contoh ya. Maka kita membuat nilaian tersebut, kalau kita ada 4,000 kaki persegi, maka kalilah, lebih-lebih kurang lah. Maka masa itu kita hanya membuat anggaran sahaja ya, berhubung dengan harta tersebut, mengikut nilaian semasa di tempat tersebut. Kalau kenderaan itu boleh kita cek lah dalam internet, lebih-lebih kurang kereta Honda Accord bernilai berusia 10 tahun berapa kan. Jadi yang itu kita kena buat anggaran lah. Sekiranya dalam anggaran tersebut, kerana akhirnya pentadbir tanah ini dia akan serahkan kepada unit penilaian untuk membuat nilaian semua harta-harta tak alih tersebut, dan nilaian itu adalah yang lebih tepat lah dalam kita untuk menentukan ke mana kita nak bawa tadi. Kita hanya dalam membuat anggaran kasar lah Puan Sarina.
Betul macam Puan kata tadi, sekarang ni di dalam internet kita dengan mudah kita boleh check ya harga pasaran untuk harta, begitu juga dengan kenderaan ya. Mudah je untuk semak. Baik, satu lagi soalan daripada Asia Ismail. Siapa yang boleh memohon? Dan kalau harta tak alih, tanah bernilai contoh 100,000 belum pindah milik dari orang yang terdahulu yang ada sudah meninggal dunia. Waris-waris jenis kurang berkemampuan. Keturunan pula ramai. Dah sampai cicit. Dan ada yang tak boleh nak dihubungi. Bagaimana? Oh ini. Ini yang dikatakan harta pusaka berlapis ya Puan? Ini adalah kerana ialah pembeli yang membeli tapi tidak membuat pindah milik ya semasa hidupnya. Maka harta itu kekal menjadi pemilik pada si mati yang telah pun menjual hartanya kepada orang lain. Dan biasanya waris-waris kepada si mati akan membiarkan jelas saja sebab ada kos yang terpaksa dikeluarkan. Dalam konteks keadaan macam tu, saya rasa untuk kita berbincang pada malam ni dalam masa yang singkat ni, Salina, mungkin kita kena hubungi penonton kita itu untuk kita memberikan jawapan lah secara tepat lagi ya. Baik, okey, kepada Asia Ismail yang mengemukakan soalan ini, pihak LFF akan cuba menghubungi Puan dan kita akan membantu untuk memberi maklumat yang lebih tepat ya Puan Asia Ismail. Begitu juga dengan soalan-soalan yang lain yang mana yang tidak sempat kami respon pada malam ini, pihak LFF akan memberi respon ataupun maklum malas melalui Facebook. Seterusnya soalan, jika si mati pemiutang, waris boleh meminta atau menuntut bagi pihak si mati untuk dimasukkan ke dalam harta pusaka. Hello? Ya betul. Saya pun tak berapa jelas. Jika si mati pemiutang, waris dia adalah kreditor. Si mati adalah seorang kreditor, waris boleh meminta. Adakah waris boleh meminta atau menuntut bagi pihak si mati untuk dimasukkan ke dalam harta pusaka? Ya, itulah soalannya. Ya betul. Macam kita cakap tadi, di dalam borang A tu memang ada satu kolom ya untuk si mati adalah seorang kreditor untuk hutang Walaupun bagaimanapun kena buktikanlah hutang tersebut. Okey, ada lagi soalan yang mana daripada Suci Ainul Mardiah. Waris yang menghilangkan diri, boleh ke bicara diteruskan? Tadi saya rasa dah jawab soalan ni. Untuk waris yang menghilangkan diri, bolehkah bicara diteruskan? Mereka boleh memaklumkanlah kepada pentadbir tanah yang membicarakan pesaka tersebut, memaklumkan situasi tersebut, tapi tidak boleh menyembunyikan waris tersebut. Mereka kena bagi tahu ini adalah waris, walaupun bagaimanapun dia tidak dapat hadir kerana telah pun melarikan diri, maka pentadbir tanah akan menggunakan kuasanya dalam penentuan faraid ataupun bagaimanalah biasanya dalam penentuan faraid lah, dalam menentukan pembahagian secara faraid lah untuk waris yang telah pun meninggalkan keluarganya dan diberikan kepada amanah raya berhad. Baik, ada lagi satu soalan. Sekiranya harta itu adalah harta alih lah, diberikan kepada amanah raya berhad. Satu lagi soalan daripada Irdawati Ramli. Bagaimana proses tuntutan untuk harta tak alih yang diletakkan atas nama seorang anak dewasa sebagai pemegang amanah kerana semasa berlaku kematian anak-anak lain masih di bawah umur tetapi tidak ada direkodkan penama sebagai pemegang amanah. Ini banyak berlaku ya Puan? Okey. Jadi anak yang dewasa diletakkan nama sebenarnya hakikatnya ataupun niat sebenar kepada yang pembeli tadi adalah harta itu adalah harta amanah lah. Kalau dalam konteks kita sebagai seorang peguam, biasanya kita akan buat permohonan lah ke Mahkamah Tinggi untuk membuat satu deklarasi itu adalah harta amanah. Tapi dia a bit costly lah di situ. Sekiranya
boleh dipersetujui oleh pemilik tu tadi, maknanya registered title tu tadi, untuk dia membuat deklarasi lah itu harta amanah, boleh melantik seorang peguam lah untuk urusan seterusnya. Tetapi sekiranya yang pemilik tadi yang telah menjadi registered owner, sekiranya dia enggan mematuhi ataupun buat-buat lupalah apa yang hasrat bapaknya yang memberi kepada harta itu pada dia sebelum ini, apa yang boleh dilakukan oleh waris-waris yang lain? Yang itu dia kena buktikan di mahkamah lah berkenaan dengan niat dan niat sebenar pemberi tersebut lah. Itu adalah satu keadaan yang rumit yang mana memerlukan peguam lah untuk membantu dia dalam mendapatkan hak adik-beradik yang tidak didaftarkan tersebut. Baik, nampaknya siaran kita sudah hampir sampai ke 9 malam. 10 malam. Dan saya rasa banyak lagi soalan-soalan yang masih belum dijawab, tetapi jangan risau followers, kami akan memberi feedback kepada anda melalui Facebook nanti ya. Jadi sila check lah, buka lah Facebook LFF dan semak. Baik, jadi apakah nasihat Puan Sharifah untuk diberikan kepada masyarakat di luar sana berhubung dengan pengurusan harta pusaka ini? Dia bukanlah, saya rasa dia bukanlah nasihat tapi cuma kita rasa dalam pengalaman kita sepanjang kita menjadi pengamal undang-undang, kita selalu berdepan dengan keadaan masalah kematian berlapis. Jadi adalah menjadi wajar untuk di luar sana untuk mempercepatkan permohonan pembahagian harta pusaka supaya harta pusaka itu dapat dimanfaatkan oleh semua waris dan juga tidak perlulah menyembunyikan mana-mana waris yang berhak kepada harta si mati itulah sekadar orang kata end of the session today Puan Sarina. Baik, terima kasih Puan Sharifah dan untuk penonton, tuan-tuan dan puan-puan, LFF Lawyers Friend for Life akan bersiaran setiap 2 minggu ya, akan bersiaran lagi 2 minggu dari sekarang dengan topik-topik yang istimewa, menarik dan boleh memberi kefahaman kepada masyarakat kita. Jadi rakan-rakan FB bolehlah memberi cadangan kepada kami, apakah topik-topik yang anda ingin kami bicarakan dan bincangkan. Dan akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Sharifah yang sudi berkongsi ilmu pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada semua yang mengikuti siaran LFF pada malam ini. Saya memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan, kesilapan dalam mengendalikan program ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang dan semoga program LFF ini akan diteruskan dan dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.